Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Business Alternative bersama dengan saya, hos anda Nurul Hana Ismail. Saudara, penambahan bilangan pengguna di media sosial menjadikan lebih banyak maklumat dikongsi di laman sosial tersebut dan ada antaranya yang tidak menjaga sensitiviti agama, budaya dan juga perkauman dan mungkin ini dapat menjejaskan bisnes perniagaan online bagi mereka yang mengusahakan perniagaan mereka secara online. Dan hari ini di Business Alternative nak tahu sejauh manakah penyalahgunaan media sosial ini dapat menjejaskan perniagaan online para usahawan online di luar sana, dan saya bersama dengan seorang usahawan online yang juga pakar media sosial iaitu Encik Said Muhammad Saiful Ikhwan. Terima kasih banyak Encik Said. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke sini. Panggil Tuan Said lah kan, Tuan Said lah panggil kan. Biasanya kalau Said panggil Tuan kan. Okey, kita tengokkan banyak sangatlah penyalahgunaan sensitiviti yang saya rasa kira sudah pun cukup dah meluas dah ceritanya bukan setakat di media sosial tetapi juga di media-media arus berdana. Jadi sejauh manakah anda melihat ini dapat menjejaskan perniagaan mereka yang mengusahakan perniagaan secara online? Kalau mengikut pengalaman saya, kalau kita lihat dulu, kebanyakan komunikasi berlaku pada media konvensional, lebih kurang 10 ke 15 tahun lepas. Tapi sejak kebelakangan ni, lebih kurang 8 tahun mendatang ni, mostly communication berlaku melalui media sosial lah. So banyak orang dekat negara kita menjadikan media sosial sebagai second reference untuk mereka mencari maklumat ataupun mencari hubungan. Itu antara dua lah, ataupun menyebarkan maklumat. Okay. So bila social media semakin banyak digunakan, maka semakin banyak perkara perlu dijaga. Tak kira daripada segi kita sendiri ataupun government yang memerintah. Okey, ramai juga yang berpendapat mereka yang menyalahgunakan itu hanya mereka, dia takkan efek orang seperti saya menjalankan perniagaan seperti biasa. Saya cuma kongsikan maklumat-maklumat yang saya kira sangat relevan untuk mereka yang yang mengunjungi Facebook page saya. Jadi mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Bagaimana pula anda ingin mengatakan sebenarnya tidak, dia sebenarnya efek ramai orang sebenarnya? Kalau nak ikutkan, sebenarnya dia akan efek pada ramai sebab di social media ni faktor viral dia cepat. Contohnya kalau kita tengok beberapa tahun lepas, dia terjadi pada salah satu sebuah restoran restoran makanan segera yang rasanya dekat lokasi dia Shah Alam. So video tu di mana pekerja dia tumbuk tumbuk pelanggan kan. Saya masih ingat. So bila perkara tu tak dimendung, video tu diupload di YouTube. And then benda tu spread dengan sekejap di YouTube and then pergi ke Facebook. Bila di Facebook, faktor komunikasi berlaku dengan lebih cepat lagi lah. So secara tak langsung, kalau dia tak dibendung daripada awal, dia akan berimplikasi dari impact kepada sale perniagaan tersebut lah. So untuk langkah berjaga-jaga, saya galakkan setiap syarikat mesti ada satu manager ataupun satu pengurus social media yang memantau aktiviti brand sensitivity mereka. Itu bagi mereka yang menjalankan perniagaan secara fizikal kan. Kalau macam secara virtual, saya kira mereka ni akan sentiasa saja memantau dan juga update page mereka. Jadi bagaimana kadang-kadang maklumat-maklumat yang tiba-tiba leak kat sini ni boleh macam tiba-tiba ada kat dalam page mereka pula. Bagaimana itu boleh terjadi kalau sedangkan mereka pantau itu setiap masa? Walaupun mereka pantau mungkin melalui beberapa alatan luar terparti, contohnya macam TweetDeck ke, mereka pantau berdasarkan keyword mereka lah. And then terdapat leak juga, mereka harus counter secepat-cepat. Sebabnya kalau mereka tak counter secara cepat, nanti secara tak langsung dia akan efek pada bisnes daripada segi credibility dengan kepercayaannya. Kalau contohnya dekat bisnes online, walaupun produk fizikal atau produk digital yang dijual, kalau kita tak jaga daripada segi credibility ataupun daripada segi maksud dia accountability kita, maksudnya pelanggan sukar untuk membuat repeat order balik. Jadi bagaimanakah cara yang paling efektif yang kita lihat supaya kos tu tak banyak sangat yang mereka gunakan dan juga pada masa sama mereka dapat menyampaikan apa sahaja maklumat dan merespon secara terus dan tepat kepada pengguna mereka? Ada dua cara. Yang pertama sekali, mereka perlu sediakan bank soalan iaitu FAQ, Frequently Asked Question, dan yang kedua adalah menyediakan satu ruangan borang untuk pelanggan mengisi dan bertanyakan soalan kepada mereka. Dan daripada situ mereka boleh atur jadual untuk membalas balik pertanyaan tersebutlah. Okey, selain daripada itu kan, kalau kita tengok kalau dah menggajikan pekerja, pendapat Encik lah, pendapat Tuan jumlah masa bagi pekerja itu memantau laman media sosial ini berapa lama dan juga selain daripada menyediakan bank-bank soalan itu.
Selalunya kalau dia menggajikan bekerja memang kena buat rotation. Mesti ada shift. Maksudnya mungkin 7 pagi, 7 pagi 11 malam, 11 malam 7 pagi semula. Sebab di social media ni tak ada henti, tak ada tidur. Betul. Sentiasa on 24/7 kan? Ya, Baiklah, okey. Tuan Syed, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan bincangkan lebih lanjut lagi tentang impak penyalahgunaan media sosial terhadap perniagaan online selepas ini di Bisnes Alternatif. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Bisnes Alternatif. Hari ini kita bercakap tentang sejauh mana penyalahgunaan media sosial akan memberi kesan serta impak kepada ahli perniagaan yang menjalankan perniagaan mereka secara online. Dan saya bersama dengan pakar media sosial serta usahawan online juga, iaitu Tuan Syed Muhammad Ikhwan, betul? Tuan Syed Muhammad Ikhwan kan? Syed Muhammad Saiful Ikhwan. Saiful Ikhwan. Okey. Tadi kita cakap tentang bagaimana cara mereka untuk mengatasi masalah daripada menjadikan info-info yang sepatutnya tidak ada di Facebook itu untuk mereka pantau kan. Jadi kadang-kadang kita lihat kan sekarang ini sudah ada pula ura-ura daripada kerajaan untuk mungkin menutup laman sosial tertentu ya, sebab untuk menghalang daripada tersebarnya maklumat-maklumat yang mungkin tidak menjaga sensitiviti mereka contohnya agama, budaya dan juga sebagainya. Kalau itulah yang berlaku ya, ke manakah ahli perniagaan yang mereka menjalankan secara online ini dapat tuju? Ke mana mereka nak pergi setelah contohlah Facebook mereka ditutup? Secara peribadinya saya tidak rasalah kerajaan kita akan menutup Facebook sebab kita mengamalkan dasar terbuka. Tapi kalaulah ianya berlaku, ia akan terjadi seperti mana negara China ataupun negara Arab. Di mana negara China dia ban Facebook, kita tak boleh akses Facebook. Negara Arab dia ban BBM untuk BlackBerry kan. Tapi bila negara kita buat macam tu, bermakna mungkin dalam satu pihak atau kementerian komunikasi ke dia harus wujudkan satu benda untuk clone Facebook tu. Maksudnya mungkin dia akan buat social network sendiri macam sebagaimana negara China, QQ ke ataupun WeSing ke di China. Jadi platform-platform ini sudah sedia besar. Platform dah pun besar dan bilangan like kadang sampai 100,000 lebih, ya, dan sekali mereka nak kena tutup. Jadi ini satu benda yang macam saya kira macam satu jalan ke belakang pula bagi pengusaha perniagaan online ini. Dia bagaimanakah anda melihat kalau adalah wujud platform yang baru untuk menggantikan platform yang sedia ada, dapat menarik kembali pelanggan-pelanggan mereka, dan sejauh mana apakah antara usaha-usaha untuk dilakukan supaya dapat menaikkan platform ini setaraf dengan platform yang sedia ada? Anda kata kerajaan telah menutup Facebook dan membuka pada platform baru. Macam kami di SE Kreatif, kami banyak buat planning backup. Contohnya pada beberapa pelanggan kami macam Atika Beauty ataupun Atika Eksklusif, kami dah buat penyimpanan database secara offline. Bermakna walaupun Facebook mereka ditutup, tapi database pelanggan telah ada di dalam jagaan kami lah. So katakan kerajaan membuka platform baru, kita boleh export database tu kepada platform baru dan boleh educate balik ke pelanggan tu. Okey, sulit tak untuk mereka mengadakan backup plan menyimpan database ini? Dengan kemajuan yang sedia ada, kami percaya di SE Kreatif benda tu boleh dilakukan dengan 1 klik 2 klik saja. 1 klik 2 klik saja. Okey, jadi apakah yang mereka perlu buat untuk menyimpan database ini? Macam seperti yang anda lakukan, yang anda buat kan? Mungkin kami boleh kongsikan dengan antara penonton kami? Benda-benda yang terlepas pandang adalah contohnya melalui ruang pertanyaan lah. Kalau katakan di Facebook, kita ada sediakan tab pertanyaan. Tapi selalunya kita buka bahagian mesej kan dekat Facebook fanpage kan. Bagi kami tutup. Kami buka hanya pertanyaan di tab, and then semua maklumat dimasukkan di situ. And then akan terus direct ke data bank kami. So maklumat tu disimpan dua, satu dekat Facebook, satu di data bank kami lah. Lepas ada data-database itu, bolehlah mereka sampaikan perikanan secara SMS ke ya, kan? Betul. Kita akan gunakan secondary punya channel lah untuk buat marketing. Okey, pendapat anda lah, apakah antara peranan-peranan mereka yang menggunakan media sosial serta mereka yang menjalankan perniagaan secara online di media sosial untuk memastikan bahawa tidak ada lagi ya info-info atau maklumat yang dikongsi yang kita lihat dapat mengganggu-gugat keharmonian serta menjejaskan sensitiviti kaum, budaya dan serta agama di negara ini? Pertama sekali, para pengguna media sosial harus peka dengan alert dengan konten yang mereka sampaikan. Daripada
segi sensitiviti perkauman, agama dan budaya. Sebab bila kacau tiga perkara tu, dia boleh melibatkan keharmonian negara kita lah. Yang kedua, mungkin SKMM perlu adakan beberapa dua komunikasi antara pengguna ataupun pengusaha bersama mereka macam mana nak bawa benda ni lebih satu step mendatang lagi ke depan bagi untuk jaga keharmonian dalam social media ni lah. Okey. Betul. Betul-betul. Saya harapkan mereka ini tidak lagi memandang enteng ya, sebab apa perkara-perkara ini betul-betul memberi impak yang cukup besar kepada mereka yang mengusahakan perniagaan secara online di media sosial ya. Selain daripada tu ada juga macam syarikat-syarikat social media yang lain yang mempunyai database followers yang agak tinggi. Contohnya beberapa blogger Tegar kan. Mereka mempunyai follower yang tinggi. So mereka juga memainkan peranan penting untuk menjaga perkara-perkara yang disebutkan tadi supaya tak ada viral sangat. Kalau keluar pasal contohnya kes penderaan yang dalam TV tu dia keluar dia terus sebarkan kan. Dia ada pro dan cons dia lah. Kerana kesian juga mereka ni dah penat-penat menjaga page mereka, tapi ada juga anas-anas lain yang mengganggu, tak semasa-masa mereka pun turut terkesan sama kan. Itu yang patut kita hati-hati kan. Terima kasih banyak Tuan Syed. Baiklah saudara, itu sahaja mas yang kita ada di Business Alternatif. Sebelum saya apa kata kita lihat dahulu kod ini.